Okey, Cikgu Des tunjukkan langkah-langkah bagaimana kita menyediakan permainan roda impian. Okey, langkah yang pertama kita pergi ke Chrome ya. Okey, kita pergi Chrome. Okey, kita klik. Okey, dekat Chrome ni kita klik wheel. Kita tekan wheel of names. Okey, wheel of names. Okey, klik saja yang atas tu. Okey, lepas tu kita klik yang ni. Yang pertama. Okey. Kemudian kita akan nampak ni lah. Okey, ini yang Cikgu Des buat sebelum ni. Okey, ada dua. Nanti kita buka ni siap-siap sebelum kita buka Meet dengan anak-anak murid kita. Ni nama yang dah ada lah. Ada dua. Nanti rakan guru boleh tambah je. Ya. Okey. Kalau kita nak menarik, okey, kita boleh tutup paparan ni. Okey, supaya lebih menarik. Kita boleh tambah warna contohnya. Okey, kita boleh masukkan tracking sound. Kita nak bubuh music ke, drum bass ya, dramatic music boleh. Okey, macam ni bunyinya. Okey, kita boleh bubuh. Okey, lepas tu kita boleh allow duplicates on wheel. Pelbagai kita boleh letak dia berapa second yang kita nak ya, berapa nama dan sebagainya lah. Tapi Cikgu Des letak dramatic music tadi. Kemudian kita after spin tu kita nak macam mana, kita nak dia okey, rasa-rasa dia nak bunyi macam mana kan. Fireworks. Okey, lepas tu hooray. Tekan sikit hooray. Macam tu ya. Okey, lepas tu colours. Pilihlah nak colour apa ya. Ni pelbagai lah. Okey, nak kategori apa. Okey, games contohnya kan. Okey. Kemudian cikgu-cikgu boleh letak image juga. Okey, nak image apa sebenarnya kan. Okey, kalau ni from gallery. Okey, pilihlah dari galeri kita. Okey, nak yang mana. Okey. Ataupun apa-apa je ya. Award sebagainya. Okey, pilihlah. Okey, nak yang pelbagai boleh. Boleh je. Okey, dekat sini kita boleh adjust lah yang mana kita nak ya. Okey. Ini macam tu ya. Jadi ini adalah sedikit perkongsian Cikgu Des. Okey, sebelum kita memulakan PDPR. Okey. Ini kita letak siap-siap di bahagian belakang. Okey. Buka siap-siap. Lepas tu kita nak menjalankan PDPR kan. Okey, kita buat hantaran. Lepas tu kita buat macam biasa lah, buka Meet. Tapi yang ni kita letak siap-siap ya. Okey, selamat mencuba. Okey, alright cikgu-cikgu. Sekarang saya telah buka Meet dengan anak-anak murid saya. Okey, jadi saya nak Cikgu Des nak buka ataupun setting untuk roda impian tadi. Okey. Okey, jadi tadi Cikgu Des dah buka siap-siap roda impian kan. Okey. Di belakang kiranya di belakang Meet inilah. Okey, jadi kita buka balik. Kita buka semula roda impian tu. Okey, macam ni. Di bawah ni lah kita dah minimize dia tadi kan. Okey, so kita klik yang itu. Jadi kita boleh tulislah nama dia di sini ya. Nama anak-anak murid kita yang ada tadilah ya. Okey, jadi contohnya dekat sini kita boleh ubahlah kepada ada murid yang masuk. So kita boleh accept dulu. Okey, murid yang masuk. Jadi masuk ialah Alia. Okey, Alia.
So kita kembali tadi ke sini. Yang ada ialah okey, kita terus tulislah Alia tadi. Okey, kita masukkan saja ya. Alia. Kemudian ini tak ada, kita keluarkan dulu. Lepas tu Kairina. Okey, Kairina. Okey, kita teruskan Hidayah. Okey, Hidayah. Okey, sambil-sambil tu kita boleh accept anak murid-murid kita lah. Okey, accept saja, tak apa. Ni mungkin ada mungkin ada talian. Tak apa, kita boleh sebenarnya kita boleh dengar jugalah. Boleh buat dua macam tu. Okey. Ataupun kalau kita nak dua skrin pun boleh macam ni. Ya, cikgu-cikgu. Rakan guru, kita boleh buat dua skrin pun boleh. Buat dua skrin macam tu lah. Tapi kadang-kadang kita ataupun kita nak separuh-separuh macam ni. Boleh ya. Boleh nak separuh-separuh. Supaya kita boleh nampak. Ya. Okey, Karina, tolong cikgu sebutkan nama yang ada di sini. Karina, Alia, okey lagi. Siapa? Siapa lagi ni? Yang ada? Siapa? Siapa? Isha. Isha kan? Okey, lagi? Okey, cik. Hidayah sudah. Okey, lagi? Alia Farhana. Alia nama pendek je. Okey, Alia. Lagi? Alia sudah. Alia dah. Si Alia. Isha. Okey dah. Hidayah, Cik Alia ya. Okey, Cik Alia. Alia. Okey, ada lagi tak? 4 je 5 je ke? Siapa? Alif ke? Oh, Alia Farhana. Aino Sakina. Okey, Aino lah. Aino boleh nama penuh je, nama pendek je. Aino. Okey, lelaki? Alif Daniel. Alif ada orang. Okey, Alif apa? Alif Daniel dengan Alif Taslim. Sekejap, kita tengok. Alif Daniel Okey, Alif Daniel dan Alif Muhammad Alif. Alif je lah seorang Alif dan Alif Daniel. Okey. Alif Daniel. Okey, sebab cikgu nak kehadiran. Okey. Terima kasih Karina Okey. Jadi cikgu-cikgu, sekarang kita dah ada paparan di sini. So, alright, ada yang masuk, tak apa. Kita admit saja. Okey, yang admit ni Yusrina Okey, kita santai-santai je Yusrina, masukkan je. Ya, sambil-sambil tu kita masukkan. Lepas tu kita boleh shuffle nama-nama ni. Okey, shuffle nama-nama ni ya. Ataupun cikgu-cikgu nak sort dia ABC pun boleh. Ya, shuffle pun boleh. Jadi dia di belakang kita punya meet ya. Okey, jadi dan inilah caranya. Okey, nanti Cikgu Des akan tunjukkan pelaksanaan ya. Siapa? Tak dengar lah. Apa dia? Cikgu ada buat pembentangan ke? Rakaman je. Macam hari itulah ya. Cara nak buat roda impian Okey Okey Rina. Tak. Bentang. Macam biasalah kita buat PDPC macam biasa. Okey. Okey. Jadi begitu ya. Alright. Okey. Selepas ini Cikgu Des akan kongsikan bagaimana Cikgu Des melaksanakan PDPC dan ada roda impian sekali ya. Okey. Kita jumpa sekejap lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, hari ini kita ada topik baru ya. Okey, iaitu bab 8 keradioaktifan. Right? Jadi anak-anak kita tengok apakah itu keradioaktifan ya. Okey. Cikgu dah masukkan ya present di sini. Okey. Jadi kita lihat sebenarnya kita nak tengok sejarah penemuan keradioaktifan ya. Okey, penemuan yang pertama okey, ahli sejarahnya ialah ahli fizik Jerman pada tahun 1895 menemukan sinar X secara tak langsung ya, tak sengajalah apabila beliau mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Okey, Wilhelm Conrad Röntgen ya. Beliau menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901. Okey. Okey, ahli fizik yang kedua, okey. Okey, beliau juga dari Perancis pada tahun 1896. Beliau telah berjaya menemukan keradioaktifan. Okey. Anton Henry Becquerel. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi termasuklah dalam keadaan gelap kalau tidak sengaja. Beliau menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903. Okey, pada tahun 1897, okey, Mary and Perry Carey telah mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa bukan melalui kesan fotografi. Okey, mereka telah berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif daripada biji uranium iaitu polonium dan radium. Mary Carey ni wanita tunggal yang menerima dua hadiah Nobel iaitu dalam bidang fizik pada tahun 1903 dan bidang kimia pada tahun 1911. Okey. Kita masuk kepada keradioaktifan. Apakah itu sebenarnya keradioaktifan ya? Ia ialah suatu proses perebutan secara rawak dan spontan. Okey, bagi nukleus tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okey, dekat sini ya kita nampak ya. Nampak di paparan tu. Okey, di mana nukleus ni sebenarnya dia tak stabil. Okey, tak stabil, dia mengalami perebutan. Okey, kemudian dia menjadi stabil dan tambahnya sinaran radioaktif lah bersama sinaran radioaktif. Jadi sinaran radioaktif merupakan gelombang atau zarah-zarah yang bertenaga terpancar daripada bahan radioaktif. Okey. Bahan radioaktif ialah unsur yang mempunyai nukleus tidak stabil. Dia mempunyai nukleus, dia tak stabil. Ya. Jadi contoh bahan radioaktif ialah karbon 14 atau kita sebut sebagai C14, radon 222, Rn 222, thorium 232, TH232 dan uranium 235, U235. Okey. Sinaran radioaktif ada 3 jenis sinaran. Okey, yang pertama, zarah alfa ataupun sinar alfa. Okey, yang ni. Ni dia punya simbol lah ya. Sinar beta ataupun zarah beta. Okey, macam B ni simbol dia. Okey, panjang sikit dia bawah dia. Dan sinar gamma. Okey, ada Y. Okey, ini adalah sinaran radioaktif. 3 jenis ya. Alright, jadi unit bagi keradioaktifan
Okey, unit pertama yang diperkenalkan ialah unit Curie, CI. Okey, ni dia punya tu perebutan dia. Panjang kan? Okey, dan unit SI juga. Yang tadi unit pertama. Unit pertama ni Curie. Tapi kita telah dipersetujui satunya guna unit SI. Okey, BQ. Becquerel, sempena nama ahli fizik tadi yang menemukan ni kan. Okey. So, jadi unit SI yang kita guna ialah 1 BQ sama dengan 1 perebutan per saat. Okey. Alright. Jadi separuh hayat. Separuh hayat keradioaktifan. Okey. Ini ialah gambar rajahnya. Bila kita tengok gambar rajah ni baru kita boleh faham lah. Okey. Apa maksud separuh hayat ni? Okey. Separuh hayat ni, okey kita tulis macam ni. T, lepas tu 1/2 ni kat bawah kecil sikit. Okey, tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi separuh daripada nilai asalnya. Maksudnya macam tu ya. Jadi, okey contohnya dekat atas ni. Yang warna hijau ni kan. Okey. Warna hijau ni kita katakan contohnya T separuh ni lah sama dengan 5. Okey. Suatu bahan radioaktif yang mempunyai 5,000 nukleus dan separuh hayat selama 2 jam. Okey, macam mana kita nak tulis kalau ada kenyataan yang macam ni? So kita tulis macam ni lah, 5,000 nukleus. Okey, nak panah macam ni, 2 jam di atasnya dan dia menjadi separuh lah. Ya, 2,500 nukleus. Okey, lepas tu kat bawahnya pula 2,500 nukleus, separuh lagi. 2 jam lagi sama anak panah, lepas tu 2 jam dekat atas anak panah tu menjadi 1,250 nukleus. Okey, jadi contoh. Contoh separuh hayat bagi beberapa bahan radioaktif. Okey, kita tulis macam ni. Ni dia punya separuh hayat. Sebab berbeza bahan radioaktif yang berbeza dia separuh hayatnya juga berbeza. Jadi kalau iodin 1, 2, 3 dia 13 jam separuh hayat dia. Kalau polonium 138 hari, radium 5.75 tahun, karbon 14 5,730 tahun dan uranium, okey ada masuk ya. Ada masuk sekejap. Okey, ada murid masuk. Okey. Okey, dan uranium ialah 703.8 juta tahun. Ya. Alright, ada yang masuk tadi ya. Siapa? Maisara ya? Maisara ya? Okey, Maisara. Maisara masuk. Okay. Sekejap ya. Apa lewat Maisara? Apa lewat? Okey, tak apa ya. Kita pun belum pergi jauh lagi. Alright. So kita teruskan ya. Nampak ya paparan di sini. Jadi ini ialah bahan radioaktif dan ini ialah separuh hayat dia ya. Nampak tak sampai berjuta tahun ni ya. Okey, latihan yang pertama. Mari kita tengok. Kita bincangkan. Okey, soalan-soalannya kita boleh nampak dah. Okey. Jadual, lengkapkan jadual di bawah. Okey, jika ada soalan macam ni soalan direct TP1 je ya. Okey, namakan, namanya digunakan sebagai unit SI keradioaktifan. Jadi, tulislah yang cikgu jelaskan tadi, Anton Henry Becquerel. Okey, penemuannya ialah sinar X. Okey, Wilhelm Röntgen. Orang pertama yang memenangi 2 hadiah Nobel dalam bidang berbeza, Marie Curie, wanita tadi ya. Jadi senang ingat kan, yang memenangi 2 hadiah Nobel, Marie Curie. Lepas tu pengasas kepada ilmu fizik moden, Marie Curie.
ahli sains yang mencipta istilah keradioaktifan merkuri. Jadi wanita sebenarnya seorang wanita. Okey. Okey, itu yang basic lah yang awak kena tahu. Okey, seterusnya namakan dua unit. Dua unit yang cikgu cakap tadi lah. Okey, menurut Curie kan. Okey, tapi kalau unit SI kita ialah Becquerel BQ kan. Okey. Apakah nama yang dimaksudkan dengan bahan radioaktif? Okey. Bahan radioaktif ialah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Okey. Kemudian, apakah keradioaktifan? Keradioaktifan adalah proses pemancaran sinar radioaktif secara spontan dan rawak daripada bahan radioaktif yang tidak stabil untuk menjadikannya unsur yang lebih stabil. Faham tak di situ? Maksudnya, keradioaktifan ni ialah proses pemancaran sinar radioaktif secara spontan. Daripada yang tidak stabil untuk menjadikannya lebih stabil. Okey. Sinar radioaktif tadi kita dah tahu kan? Ada 3 tadi ya. Okey. Yang baru masuk kita tengok di bawah ni ya. Okey, jadi dia kata konsep separuh hayat perebutan suatu bahan radioaktif adalah masa yang diambil oleh atom-atom radioaktif untuk merebut kepada separuh daripada bilangan asalnya. Okey, itu ialah konsep separuh hayat. Maksudnya masa. Masa yang diambil dia untuk merebut kepada separuh daripada bilangan asal. Ya. Alright. Okey, kita dengar ada orang nak masuk. Okey, sekejap kita accept dia. Ramai. Ada 2 ya. Alright. Siapa yang masuk tadi? Siapa 2 orang yang masuk? Ada? Siapa ni? Karina perasan tak? Siapa 2 yang masuk? Ibrahim dengan Ibrahim Syada. Siapa? Ibrahim dengan Ibrahim Syada. Syuhada? Syuhada dengan? Ibrahim. Okey. Syuhada dan Ibrahim. Okey. So cikgu cakap keadaan ya. Alright. Jadi semua bersedia ya. Nanti bersedia kita ada permainan istimewa. Okey. Jadi kena fokuslah ya. Ni apa yang cikgu ceritakan ni fokus. Nanti kita ada permainan. Tak apa, seronok permainan ni. Okey. Ada berapa orang tu? Ada 13 kan? Ada 12 ya. Alright. Jadi kita teruskan. Okey, teruskan. Padankan sinaran radioaktif berikut dengan simbolnya dengan betul. Okey, sinaran alfa. Okey, yang ini. Sinaran alfa, sinaran beta, habis sinar gamma yang macam Y sikit ya, tapi cantik sikit. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak tulis. Kita praktis sikit lah. Okey. Satu sampel uranium 24 mengandungi 9,600 nukleus. Separuh hayat natrium 24 ialah 15 jam. Berapa lamakah masa yang diperlukan supaya bilangan nukleus natrium 24 dikurangkan kepada 1,200? Okey, cuba tengok di paparan yang cikgu buat tu. Okey, cuba lihat. Itu cara di mana kita tuliskan dia. Di mana ada anak panah 15 jam ni. Okey, di bawah atau di atas ya. Okey, 9,000. Dia jadi separuh lah maksudnya. Maka, okey kita tulis macam ni. Awak ni bagi 2 je. 9,600 ni bagi 2 dapat ni, dapat 4,800. Okey, bagi 2 lagi dapat 2,400 dan dapat 1,200. Bahagi 2 ya. Jadi ini pun 15 jam. Dia bertambah lah. Jadi
Tambah 15 jadi 30 jam. Tambah lagi jadi 45 jam. Okey, kesimpulan dari sini. Maka masa yang diperlukan oleh untuk nukleus natrium 24 dikurangkan kepada 100 adalah selama 45 jam. Ya. Tengok soalan dia. Dia bagi macam tu je. Jadi yang ini awak kena tahulah cara tulis dia. Okey, seterusnya lagi kita tengok. Apakah bilangan nukleus yang tertinggal jika sampel tersebut dibiarkan selama 2.5 hari? 2 hari setengah lah ni. Okey, jadi 60. Sama dengan 60. Okey. Kenapa? Okey, kita buat macam ni lah. Okey, tadi. Teruskan lagi lah maksudnya. Ni, awak tambah lagi lah. 45 ni, daripada atas ni kan. Okey, 45 ni. Kurangkan lagi jadi 600. Ini 60. Sebab kita tambah lagi. 45 ni tambah 15. Jadi 60 jam. Okey, maka bilangan nukleus yang tinggal selama 2.5 hari ni atau 60 jam ialah 600. 600. Dan seterusnya tambahlah. Ni awak kurang separuh jadi 300 kan. Yang ni awak tambah lagi 15 jadi 75 kan. Jadi macam tu lah. Seterusnya. Tapi dia nak sampai sini je. Okay. So, seterusnya raja di bawah menggambarkan perebutan suatu bahan radioaktif. Okey, dia tunjukkan ada gambar. Bahan radioaktif 600 nukleus tidak stabil. Okey, pergi ke 10 jam. Ini. Bahan radioaktif 300 nukleus tidak stabil. Okey, selepas 10 jam lah ni. Okey, dia jadi separuh. Maka dia tanya, berikan istilah yang diberikan kepada 10 jam yang ditunjukkan dalam rajah tersebut. Okey, jika awak nampak soalan macam ni, ini ialah separuh hayat. Separuh hayat. Jadi kita dah tahu, ingat baliklah kalau awak nampak kata kuncinya nukleus tidak stabil. Awak nampak ada dia jadi separuh macam ni, dan 600 jadi separuh 300. Lepas tu ada jam dekat sini, ada anak panah. Itu semua ialah separuh hayat. Okey, awak kena praktis lah tulis. Berapakah jumlah nukleus tidak stabil yang akan tinggal jika bahan radioaktif tersebut dibiarkan selama 10 jam lagi. Jadi, awak tulislah ya. Sambung macam ni. Jadi, cara penulisan dia 600. Okey, ada anak panah, 10 jam di bawah dia. Dia jadi, Alia. Okey, Alia. Alia ya. Alia mana ni ya? Alia A-L-A-Y-A. So ni. Cikgu ambil kehadiran hari ni ya. Alia, E-Y-A. Sebab ramai Alia kat sini ya. Alia, okey. Alright, okey, kita sambung ya. Jadi dia macam ni lah. Penulisannya tadi 600, anak panah, 10 jam, 300 dia jadi separuh jam ni. Jadi lepas tu jadi separuh lagi ya. Alright, maka nukleus tidak stabil yang tinggal ialah 150. Okay. Jadi raja, ni ialah raja. Graf ya. Graf keaktifan melawan masa bahan radioaktif. Okay ni. Ni cara nak tengok dia. Okay, dia bagi graf macam ni. Okay, yang merah ni kita lukislah ya. Okay, berapakah separuh hayat bagi bahan radioaktif X? Jadi kita ambil yang sini. Yang separuh ni 200 kan? Okay, ambil separuh. Separuh 600. Jadi kalau 600 kita tengok yang merah ni dan kita turun ke bawah. Lalu baca sini dan ni 200. Ya, 200. So, T separuh hayat bahan radioaktif X ialah sama dengan 200. Ini cara kita nak baca graf ini ya. Okey, seterusnya satu markah di situ. Okay, seterusnya contoh. Ini contoh soalan berformat PT3 ya. Okey. Pernah di soalan ni contoh format dia. Okey.
Jadi bulatkan bahan yang mereput dengan memancarkan sinaran radioaktif. Bulatkan bahan. So, cesium 137. Okey, setengah hayat bagi natrium 24 ialah 15 jam. Okey, bermula dengan 32 gram natrium 24, tentukan G-sim natrium 24 selepas 45 jam. Okey. Jadi awak teruskanlah macam penulisan tadi ya. 0 jam sama dengan ada anak panah. Okey, sini 15 jam, 30 jam, 45 jam. Bertambahlah ya gram. Okey, so bakinya ialah 4 gram. Ya. Okey. Nyatakan bahan radioaktif yang digunakan untuk merawat kelenjar tiroid. Sebenarnya ialah iodine 131. Tiroid dekat leher kita. Tiroid. Iodine. Ya. Okey, kita dah masuk lagi. Graf. Okey, ni cara kita nak tengok. Seorang jurutera mengukur keaktifan suatu sampel bahan radioaktif di luar bilik. Okey. Jadi inilah pemerhatian yang ditunjukkan. Okey, bila kita nampak graf macam ni, ini adalah radioaktif. Okey, berdasarkan cari separuh hayat. Jadi, cara kita nak cari ialah kita tengok dulu paksi Y ni. Oh, ada 80. Lepas tu kita nampak ada 40 kan. Okey, ni ialah separuh lah. So, letak ni yang merah ni anak panah. Sini turun ke bawah. So, dia jawapan dia ialah 2. So, separuh hayat di 1/2 ialah 2 jam. Okey. Contoh ya cara dia. Okey, B. Jika graf tersebut diunjurkan sehingga 30 jam, masih lagi 30 jam, adakah nilai bacaan keaktifan menjadi sifar? Terangkan jawapan anda. Okey, kalau diunjurkan 30 jam. Okey, dah masuk. So, kita accept. Kasrina Uzma. Okey, Uzma. Kenapa lewat? Ada masalah internet Uzma ya? Okey. Ya. Jadi kita teruskan. Alright. Kita teruskan lagi. Kecilkan sikit ni. Okey. Supaya kita boleh nampak. Okey. Alright. Nampak yang baru masuk ya? Tadi, okey. Alhamdulillah ramai hari ni. Ada dalam 13 orang kan? Okey, 13 orang. Okey, itu tadi ya cara dia. Alright. Cikgu ambil kehadiran ya. Inilah dia ya. Jadi dia kata nilai bacaan tidak akan menjadi sifar kerana sinaran latar belakang yang wujud secara semula jadi akan dikesan sepanjang masa. Dia kata kalau 30 jam kan, dia tanya kita lah, ni masa apa 30 jam ni? Terusnya lah ke depan kan. Dia tidak akan ya, kerana sinaran latar belakang yang cara semula jadi akan dikesan ya sepanjang masa. Okey, ni contoh soalan ketiga pada tahun 2019. Pada tahun 2011, Jepun telah dilanda gempa bumi dan tsunami yang kuat. Akibat daripada itu, masa dan sistem penyejukan reaktor gagal berfungsi dan mengakibatkan bahan radioaktif tersebar ke persekitaran. Apakah maksud bahan radioaktif? Jadi, bahan radioaktif ialah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Itu maksud dia. Unsur nukleusnya tidak stabil ya. Okey, ini contoh bahan radioaktif uranium. Inilah contoh dia. Alright. Dia tanya berdasarkan rangkaian 91 nyatakan proton. Nombor proton bagi thorium.
Thorium ini proton thorium. Okey. Kalau uranium, uranium yang ini 92. Ya, itu nombor proton dia lah. Alright. Ni lagi soalan 53 tadi C ya. Anda merupakan seorang fizisi nuklear dan dijemput untuk menyampaikan ceramah tentang separuh hayat di hadapan kaki tangan penerbangan. Berdasarkan raja ini, tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan separuh hayat bagi unsur itu. Jadi senang je. Jadi kalau kita jumpa graf macam ni, kita tengok dia ada kat sini kan 800. Jadi kita cari separuh dia berapa. Cari separuh dia, 400. So kita pergi ke sini buat macam ni, yang merah ni yang cikgu tunjukkan ni, dan kita turunkan. Dan kita nak ni paksi X ini 40 kan masa dia. So terus je separuh hayat sama dengan 40 saat. Dia macam ni ya. Right. Jadi selesai tadi tentang radioaktifan. Boleh kita nak permainan. Settle tadi. Tentang radioaktifan. Alright. Jadi kita ada beberapa orang di sini. Kita akan tamat sebenarnya pada pukul 9.30 kan. Sekarang ada masa. Sebelum kita buat latihan, kita nak uji sikit lah. Ada orang masuk. Yasmin Adriana. Kita dah habis dah ni. Alright. Yasmin. Alright. Kita regang-regangkan. Boleh? Regang-regangkan minda. Regangkan minda. Regangkan otot. Kita rehat-rehatkan minda. Kan? Betul tak? Regangkan minda. Sikit ya. Boleh? Boleh tak? Cikgu nak tanya. Apakah itu sejarah dia? Kan? Boleh ya? Alright. Kita uji sikit lah. Ya. Tadi cikgu dah cerita macam-macam kan. Kita uji sikit. Kalau kita ada rakaman di sini. Jadi cikgu nak stop present sekejap. Cikgu akan putarkan roda ni. Nama-nama ni cikgu dah ambil tadilah. Tak ada yang tertinggal cikgu rasa. Semua cikgu dah. Lepas masuk je cikgu ambil ya. Kita santai-santai saja. Kita takkan sikit. Ada nama dia di sini. Dah nampak ya paparan. Kita nak shuffle ya. Shuffle. Shuffle lah. Dah shuffle dah ni. Ya. Alright. So kita putarkan. Kita bersedialah dengan soalannya. Kita putar dulu ke kita tanya soalan dulu? Kita tanya soalan dulu. Nanti kita yang lain boleh bersedia lah. Ya. Nanti ni ada yang istimewa ni. Soalan cikgu. Yelah, masing-masing ada buku kan? Tak ada masalah lah ya. Soalannya simple je. Apakah maksud keradioaktifan? Apakah maksud keradioaktifan? Itu ialah soalan yang pertama. Ada orang left ke tadi? Ada, jangan takut ya. Tak ada dalam buku tu ya. Apakah maksud keradioaktifan? Jadi cikgu spin ya. Spin, alright. Spin. Ada dengar bunyi ke? Ada dengar bunyi drum tak? Yusrina. Kita remove Yusrina. Yusrina.
jawab apakah maksud keradioaktifan? Boleh buka mic ataupun dekat ni. Boleh. Apakah Cikgu. maksud Saya tengah makan. Dia. Tak apa, jawab je, baca. Ada kan dalam buku tu? Kejap, Makan nasi ke? Kejap. Tak apa, faham. Breakfast je. Okay, tak apa. Alright. Sikit je. Keradioaktifan ialah okay. Tak apa ya kawan-kawan ya, kita tunggu ya. Boleh ke nak orang lain? Itu dah remove dah Yusrina tu. Dia kena jawab kan? Yasmin tadi ya. Okay. Yang perebutan radioaktif ke? Maksud, apakah maksud radioaktif? Keradioaktifan, apakah maksudnya? Radioaktifan ialah proses perebutan secara rawak sepotong bahan nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif seperti yang ditunjukkan yang memancarkan sinaran radioaktif. Okay, betul. Okay. Alright, betul lah. Itu jawapannya. Beri tepukan kawan-kawan. Okay. Tak apalah ya. Jadi betul lah. Alright, terima kasih Yusrina. Yusrina kan tadi kan? Okay, seterusnya yang lain sedia? Okay, soalan. Cikgu bagi soalan dulu. Nanti siapa yang namanya naik di roda impian dia jawab ya. Okay, apakah unit pengukuran bagi keradioaktifan? Unit SI ya. Unit SI. Dia ada dua tadi kan? Okay, unit. Cikgu nak unit SI je. Okay. Okay, kita lihat siapakah yang bertuah. Okay, untuk jawab. Alright. Yeay, Hidayah. Alright. Hidayah. Mana Hidayah? Ada? Okay, apa unit SI dia? Nak remove ke Hidayah? Ada tak Hidayah? Ada? Tak ada? Apa soalan cikgu? Saya baru kelas lah. Okay, juga remove Okay, apakah unit SI bagi keradioaktifan? Unit SI. Unit SI bagi keradioaktifan. Start mula dari B. BQ tu BQ. Macam mana nak sebut tu? Becquerel sana tak? Becquerel kan? Becquerel. Okay, ataupun BQ. Okay, betul. Tepuk tangan. Okay. Okay, macam tu je. Simple ya. Soalan simple. Jadi, yang penting kita ambil perhatian. Okay, next. Soalan yang next. Okay. Yang itu tadi ialah unit SI dia. Okay. Jadi, teruskan lagi. Okay, soalan seterusnya. Dua lagi. Boleh ya? Dua lagi. Bersedia mendengar? Alright. Siapakah ahli fizik Jerman yang pertama menemukan sinar X secara tidak sengaja? Siapakah ahli fizik Jerman yang menemukan sinar X secara tidak sengaja? Okay. Kita putar ya. Yang pertama sekali dia jumpa secara tak sengaja. Okay. Karina.
Okay, Karina. Karina. Okay. Siapa agaknya? Boleh Karina? Siapa? Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen ya. Okay. Betul. Okay. Satu soalan yang terakhir. Last soalan. Okay, soalan yang terakhir. Okay, sekejap ya. Okay, soalan yang terakhir kita nak tengok. Alright. Siapakah pasangan suami isteri yang mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan? Okey, siapakah pasangan suami isteri yang mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunannya? Okey. Jadi kita putar ya, putar. Okey, Syuhada. Okey, Syuhada. Boleh Syuhada. Mary and Marie Curie. Ya, betul. Tanya. Ya, itu adalah pasangan suami isteri ya yang mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan. Okey, jadi berakhirnya soalan itu tadi. Jadi kiranya alright, tamatlah apa? Mengucapkan ribuan terima kasih.